Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Isu yang akan kita kupas pada video kali ini, adakah Sabah perlu diberi kuasa penuh dalam bidang pendidikan? Inilah isu yang semakin mendapat perhatian dalam kalangan rakyat Sabah dengan tuntutan terhadap autonomi pendidikan yang lebih besar bagi memastikan masa depan modal insan negeri ini lebih cerah dan seimbang berbanding semenanjung Malaysia. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Silam, Datuk Mizmah Apedullah, tampil menyuarakan sokongan terhadap langkah ini, menekankan bahawa hanya melalui autonomi pendidikan jurang yang wujud dapat dirapatkan tanpa perlu menjejaskan dasar pendidikan nasional. Menurut Datuk Mizmah, pendekatan ini bertujuan untuk membolehkan Sabah merangka sistem pendidikan yang lebih khusus dan relevan dengan keadaan setempat sambil mengekalkan prinsip asas pendidikan kebangsaan. Salah satu cadangan utamanya adalah untuk memperkenalkan peperiksaan khas untuk pelajar di Sabah, iaitu Peperiksaan Rendah Wilayah Sabah atau PRWS dan Peperiksaan Menengah Wilayah Sabah atau PMWS. Melalui langkah ini, katanya Sabah dapat melaksanakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menilai kemajuan pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah. Dengan kewujudan peperiksaan khas ini, Sabah berpeluang merancang program yang lebih berkesan dan menyeluruh untuk pelajar, termasuk memperkenalkan program kelas tambahan percuma bagi pelajar yang kurang cemerlang serta menawarkan beasiswa kepada pelajar yang mencapai prestasi cemerlang. Isu keciciran pelajar di Sabah turut menjadi pendorong kepada cadangan ini. Berdasarkan statistik, seramai 984 pelajar tidak hadir untuk menduduki sijil pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun lalu. Angka ini tidak termasuk jumlah pelajar yang gagal meneruskan pelajaran di peringkat sekolah menengah, menunjukkan betapa kritikalnya keperluan untuk perubahan bagi sistem pendidikan di negeri ini. Bagi Datuk Mizmah, dengan wujudnya peperiksaan sijil pendidikan wilayah Sabah yang akan dilaksanakan melalui kaedah kelas digital, Sabah dapat menilai pelajar dengan lebih terarah sekaligus menentukan bidang yang sesuai bagi mereka. Sama ada dalam bidang STEM yang dikenali sebagai Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, atau dalam bidang sastra. Beliau turut menekankan kepentingan digitalisasi dalam pendidikan Sabah, menegaskan bahawa dengan autonomi pendidikan, pelaburan dalam bidang STEM akan lebih memanfaatkan anak-anak Sabah. Cadangan beliau adalah supaya semua sekolah di Sabah dilengkapi dengan kemudahan kelas digital agar pembelajaran moden dan berasaskan teknologi dapat diakses oleh semua pelajar, tidak kira di mana mereka berada. Mizmah melihat autonomi ini sebagai satu bentuk peluang besar, bukan saja untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Sabah tetapi juga untuk memastikan bahawa Sabah tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi dan keperluan industri masa kini. Namun, dalam membicarakan tentang autonomi pendidikan ini, beliau turut membawa perhatian kepada masalah pengambilan dan penempatan guru di Sabah yang menurutnya perlu juga diberi autonomi penuh. Di Sabah, katanya, terdapat kes-kes di mana guru-guru cemerlang dipindahkan ke semenanjung Malaysia setelah lama berkhidmat di negeri ini dan tempat mereka digantikan oleh guru-guru baru yang kurang berpengalaman. Proses ini terus berulang, menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat tempatan yang mahu melihat guru-guru yang berpengalaman dan berdedikasi kekal di negeri ini untuk mendidik anak-anak mereka. Menurut Datuk Mizmah, jika Sabah diberi kuasa penuh dalam pengambilan dan penempatan guru, ia akan mengurangkan pergantungan kepada guru-guru dari luar, terutamanya dari semenanjung, dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak Sabah yang berkelayakan. Beliau percaya bahawa anak-anak Sabah yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana muda patutnya diserap sebagai guru tetap di seluruh sekolah-sekolah di negeri ini. Dengan langkah ini, pendidikan Sabah akan menjadi lebih stabil dan terjamin kerana tidak lagi bergantung pada guru luar yang mungkin kurang memahami keperluan dan cabaran unik yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tempatan.
MISMA juga mengusulkan agar autonomi ini dapat meningkatkan peranan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai parti yang bukan sahaja menggerakkan agenda politik tetapi juga sebagai jenama yang dipercayai rakyat Sabah dalam memajukan pendidikan dan masa depan anak-anak negeri ini. Beliau menyatakan, GRS ini adalah ibu dan bapa kepada kecemerlangan anak-anak wilayah Sabah. Dengan kata lain, melalui autonomi pendidikan, GRS dapat dikenali sebagai parti yang sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat, lebih-lebih lagi dalam aspek pembangunan modal insan. Jadi persoalannya, adakah masa depan pendidikan di Sabah akan lebih baik dan berdaya saing dengan autonomi pendidikan? Apakah kerajaan pusat bersedia untuk mempertimbangkan permintaan ini dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Sabah untuk merancang dan mengurus sistem pendidikannya sendiri? Atau adakah Sabah harus terus berhadapan dengan pelbagai kekangan yang ada di bawah sistem pendidikan pusat yang seragam? Ini adalah persoalan yang perlu dijawab oleh semua pihak, terutamanya bagi mereka yang berkepentingan dalam memastikan hak dan masa depan rakyat Sabah tidak diabaikan. Jika Anda seorang ibu bapa di Sabah, bagaimana pandangan Anda terhadap cadangan ini? Adakah Anda setuju bahwa autonomi pendidikan ini mampu memperbaiki sistem pendidikan di Sabah? Atau adakah Anda rasa ia hanya akan menambah jurang perbezaan antara Sabah dan Semenanjung? Walau apapun pandangan kita, pandangan Anda, isu ini jelas penting bagi masa depan anak-anak Sabah dan sokongan Anda akan menentukan sama ada Sabah akan terus maju dengan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih adil untuk semua. Mari kongsikan pendapat Anda, sila nyatakan, kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.